Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan majlis ilmu secara online di musim PKPP, yang kita sentiasa doa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita semua selamat daripada segala bencana di dunia, lebih-lebih lagi bencana di akhirat. InsyaAllah dalam siri pengembaraan Rihlah ke Alam Akhirat yang kita baca dalam kitab ini, dalam siri ini kita telah sampai ke siri yang ke-19. Siri yang ke-19 pada hari ini 13 hari bulan Jun 2020, iaitu kita sambung setelah perbincangan yang lepas tentang Asy-Syafa'ah. Maka dalam siri ini Allah Subhanahu Wa Taala bezakan di antara orang yang beriman dengan orang kafir. Perbezaan yang pertama, mukmin kafir. Kita kena buat carta. Di dalam kategori orang yang beriman, dia ada satu kumpulan dia panggil asi, kumpulan yang penderhaka. Kumpulan penderhaka, mereka ini masih lagi dalam kategori orang yang beriman tetapi ahli maksiat. Maka akan dipisah balik orang mukmin yang saleh dengan orang mukmin yang taleh. Sad, huruf sad itu mana orang saleh. Satu lagi dia panggil ta, orang mukmin yang taleh. Jadi taleh makna orang tak baik, lawan pada saleh, lawak jawabnya taleh. Itu bahasa Arab, jangan duduk main-main, kan? Dekat-dekat pun ada masalah dia. Saleh, taleh. Dalam kemudian ada satu kategori manusia yang ketiga, zahirnya Islam, batinnya kufur, nama dia munafik. Kumpulan munafik ini duduk di mana? Mana ada satu kumpulan dia lagi macam orang beriman, seperti yang telah kita bincang di dalam hadis tentang Al-Haud, kumpulan yang dihalau daripada kolam Nabi, sebab orang tengok dia muka ni cam. Kita kenal dia ni, ada kat surau kita. Tapi batinnya tidak beriman. Itu dia panggil munafik, wal'iyazbillah. Maka mereka ini akan dihalau daripada kolam Nabi SAW. Jadi dalam siri perbincangan kita ini, kullu ummatin tatba'u ilahaha. Setiap kumpulan itu akan mengikuti sembahan mereka. Dia sembah siapa? Sembah berhala, dicari berhala. Sembah hawa nafsu dia, ikutlah hawa nafsu apa nak jadi. Dan satu kumpulan lagi dia panggil kumpulan munafik yang berpura-pura. Maka para jemaah sekalian, di saat perhimpunan Al-Hasyru, perhimpunan manusia, selepas daripada itu dua lorong yang akan dibawa, syurga, neraka. Itulah dia panggil destinasi terakhir. Kalau kita nak kata destinasi terakhir, maka dia akan pergi imma ilal jannati wa imma ilal nar, syurga, neraka. Namun begitu, bagi orang yang masih lagi ada iman dalam hati dia, mereka ini tidak akan kekal dalam neraka. Cuma dia pergi transit sekejap. Sekejap tu lama mana Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dahsyat banyak mana dia punya azab, Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Kita sentiasa berdoa kepada Allah SWT agar kita tidak dicampak ke dalam neraka. Sebagai kita tidak dicampak ke dalam neraka. Maka di akhirnya, akhir perhimpunan itu, setiap umat itu akan mengikut ketua-ketua mereka yang mereka sembah, puja di atas dunia dulu. Mempuja siapa atas dunia dulu? Maka ketika itu nampaklah
Ada orang sembah matahari, hagi cari matahari sebagai Tuhanmu. Ikut dia. Ada orang yang sembah bulan, cari bulan. Ada yang sembah berhala, macam-macam. Ada yang sembah lembu, sembah batu, sembah tauhid, sembah macam Fir'aun, mengaku jadi Tuhan. Ada orang sembah dia. Macam-macam lagi, Tuhan langit ke apa benda, orang ikut dia. Kamu cari Tuhan kamu. Maka ketika itu, ketua ni akan tarik, masuk dalam neraka belaka, wal'iyazubillah. Orang panggil berguguran, masuk dalam neraka. Mana kesandaran cerita ini? Tuan-tuan dan puan-puan, tanda dalam surah Hud ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nara wa bi'sal wirdul mawrud. Cerita ni ada kaitan dengan cerita Fir'aun. Fir'aun akan mengetuai kaumnya. Fir'aun akan mengetuai orang-orang pengikut-pengikut dia yang sembah dia pada hari kiamat esok. Dia akan bawa fa'auradahumun nar, maka dia akan bawa mereka ke dalam neraka. Sembah Fir'aun ikut. Zaman kita ini pun kita sembah siapa, kita ikut siapa, maka itulah yang akan diikuti di akhirat esok. Wal'iyazubillah, daripada mengikut kumpulan-kumpulan yang sesat atau kumpulan yang kafir. Surah Hud ayat 98. Bila geng-geng kafir ni ikut ketua, ikut lembu, ikut ni, wala yabqa ba'da zalik illa al-mu'minun wa baqaya ahlul kitab. Hak tinggal lagi kelompok orang-orang Islam dan peninggalan yang pengikut-pengikut baqaya dikata sini hum min ahlul kitab, iaitu ahlul kitab Yahudi dan juga Nasara. Jadi mereka ni tinggal lagi. Maknanya orang panggil tapisan yang pertama puak kafir pergi habis. Tapisan yang lain yang mengaku yang pernah ada kitab yang mereka awalnya beriman kemudian menyeleweng atau terpesong. Sama juga dalam kumpulan ini dia panggil puak munafikin. Mereka pernah mengucap 2 kalimah syahadah secara zahirnya tapi kafir. Tengok dalam hadis yang panjang. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim. Hadis ini panjang tuan-tuan. Saya baca secara ringkas sesuai dengan masa kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah, azzana muazzinun." Pada hari kiamat esok akan ada suara yang menyeru. Biasanya di kalangan malaikat. Dia kata, "La tattabi'." Hendaklah mengikuti. Berjalan sekali setiap umat itu makanat ta'bud. Setiap kumpulan mu kena ikut apa yang kamu sembah atas dunia dia. Mu sembah apa? Fala yabqa ahadun kana ya'bud ghairallah. Tidak tinggal lagi kumpulan-kumpulan yang telah menyembah lain daripada Allah Ta'ala, sama ada asnam, berhala, ansab, dan apa saja yang mereka sembah. Batu, kayu, lembu. Illa yatasaqatuna finar. Semuanya akan ikut ketua dia, berau dari neraka. Hatta iza lam yabqa. Tidak tinggal lagi satu kumpulan daripada kumpulan yang menyembah Allah min barrin wa fajirin, orang baik dan orang jahat. Tapi mereka ini orang tauhid, ada iman. Wa ghubbar ahli kitab, mana baqaya ahli kitab, dan juga sekumpulan daripada ahli kitab Yahudi dengan Nasara. Mereka ni ada lagi, tak pergi lagi. Fayud al-Yahud. Yang pertama sekali dia panggil Yahudi. Hei Yahudi, mari, puak-puak Yahudi. Fayuqalu lahum, malaikat tanya mereka, ma kuntum ta'budun? Atas dunia dulu semua siapa? Qalu kunna na'budu Uzair ibnullah. Kami semua Uzair, anak Tuhan, bukan main-main. Sedap dia. Fayuqalu kazabtum. Malaikat kata, bohong kamu. Mattakhadallahu min sahibatin wala walad. Allah Ta'ala tak ada isteri, tak ada anak. Macam mana mau kata ada anak?
Dia tanya pula, "Famaza tabghun?" Mun apa? Nak minta apa? Qalu atisna ya Rabbana. Dia kata, kami dahagalah ya wahai ya Allah, kami dahaga. Fasqina, berilah minum air pada kami. Fayusharu ilaihim. Maka dia pun isyarat. Sana tempat air. Berlari dia tengok air, berlari. Pergi-pergi, rupanya bukan air tapi sarabun. Sarab tu orang panggil dalam bahasa sekarang dipanggil fata morgana. Fata morgana ataupun dalam bahasa kitab tua dia panggil aling-aling. Sarab, mana kita duduk tengah padang pasir, nampak macam ada air depan. Itu sarab. Jadi mereka nampak air. Air. Berlari, bertolak muaku. Dia kata ni. Yahtimu ba'duha ba'da. Bertolak, berkejaran. Fayatasaqatuna finar. Sampai-sampai depan bukan air tapi neraka. Jatuh dalam tu. Habis kumpulan. Summa yud'an nasara. Dipanggil nasara pula. Fayuqal. Sama ya, soalan saya. Mu sembah apa atas dunia dulu? Dia kata kita sembah Masih Ibnullah. Kita sembah anak Tuhan Al-Masih Nabi Isa. Maka dikatakan kazabtum, bohong kamu. Allah Ta'ala mana ada isteri, mana ada anak. Soalan sama. Mun apa? Dikatalah dahaga. Ya Allah, kami dahaga, bagilah minum air. Malaikat tunjuk, pergi sana. Berlari, bekerja, bertolak muaku. Siapa-siapa, sarabun, bom, jatuh dari neraka. Habis. 2 kumpulan sudah tamat. Hatta iza lam yabqa, tak tinggal lagi kecuali orang-orang yang menyembah Allah. Sama ada orang tu orang soleh ataupun orang jahat. Maknanya dia ni masih Islam tapi dia mencuri. Masih lagi orang Islam tapi buat dosa-dosa zeriba, kan ada jenayah dia. Ketika itu dalam hadis ini kata atahum rabbul alamin subhanahu wa ta'ala. Allah SWT datang. Qal famadza tantazirun? Kamu tunggu apa semua ni? Hamba-hambaku tunggu apa? Semua kumpulan lain telah ikut Tuhan-Tuhan mereka. Ma kuntum ta'budun? Ma kana ta'bud. Qalu ya Rabbana, mereka kata wahai Tuhan kami, faraqna an-nasa fid dunya afqar ma kunna ilaihim wala nusahibhum. Wahai Tuhan kami dulu atas dunia, kami tinggal manusia yang derhaka, manusia yang syirik, manusia tak baik ni semata-mata kerana-Mu ya Allah. Jadi orang-orang Islam menggunakan pendekatan bahawa kami ni orang beriman, kami ni percaya kepada-Mu walaupun dihalau oleh keluarga, walaupun putus adik-beradik, kan peringkat awal dulu macam-macam. Ada yang berperang anak beranak pada dengan sebab Islam dengan kafir, ada yang berbunuh-bunuhan pada ketika itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Terkejut puak ni. Fayaqulu na'udzubillahi minka. Kami minta berlindung dengan awak ni. Apa ngaku Tuhan ni? Kami tak mau ikut. Sebab geng-geng lain semua ikut ketua-ketua, masuk neraka habis dah. Jadi puak ni takut. La nusyriku billahi syai'a. Kami tak mau syirik dengan Allah Ta'ala, Tuhan kami, dengan sesuatu. Na'udzubillahi minka. Duduk ulang. Kami minta berlindung daripada-Mu ni. Mengaku Tuhan pula ni. Kami minta berlindung dengan-Mu ya Allah. Kami tak mau syirik. Sudah dah. Hatta, kata Nabi SAW, hatta sebahagian daripada mereka, la yakad an yanqaliba. Makna setelah Allah Ta'ala uji mereka, nak tengok keimanan mereka itu, sampai-sampai mereka itu tersasar daripada jalan yang benar, kerana terlalu takut. Ketika itu, fayaqul, dia bertanya, Allah tanya, adakah di antara kamu, di antara Tuhan kamu itu tanda-tanda yang boleh kamu kenal dia? Fayaqulun, mereka kata, ya ada. Karena itulah di atas dunia ni kita kena belajar, kita kenal Allah Ta'ala dengan mana? Dengan sifat dia, dengan nama-nama dia, dengan makhluk. Jadi hari ni Allah Ta'ala tanya, mu kenal Allah Ta'ala, Tuhan kamu, dengan apa? Mereka kata kenal. Kita kenal Allah Ta'ala dengan nama dia, dengan sifat dia. Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Macam mana kita nak kenal? Maka kita kenal dengan nama, dengan sifat.
Pada ketika itu Allah Ta'ala buka, yukshafu an saqin. Dalam hadis ini kata, kemudian dibukanya hijab. Manusia ni, fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'i nafsih. Apabila Allah Ta'ala beri tanda-tanda itu, pada saat itu, orang-orang yang sembah Allah Ta'ala di atas dunia dulu, semuanya sujud. Masya Allah, tabarakallah. Sujud. InsyaAllah, kalau kita ikhlas atas dunia ni, kita sembah Allah Ta'ala dengan betul-betul, kita dapat sujud nanti. Yang takutnya ni, tanda tuan-tuan. Wala yabqa man kana yasjudu ittiqa'an wa riya'an. Tinggal lagi satu kumpulan di kalangan orang ni, yang atas dunia dulu, dia sujud. Tapi riak, nak tunjuk ke orang. Ini bahaya. Ataupun solat takut orang kata. Kenapa pergi masjid tu? Takut orang kata tak semaya. Kan? Pura-pura solat. Sudahlah. Ataupun dia solat atas dunia dulu, riak nak tunjuk ke orang. Tak ada habis solat lagi, prek, masuk gambar selfie. Tengah solat. Bahaya ni. Saya tak tahu sebab selfie ke tak. Yang pentingnya sebab riak. Ada orang selfie tak riak pun ada. Tapi mekanisme nak jadi riak tu melalui alat tersebut. Orang yang solat atas dunia dia riak, orang yang solat kerana takut orang kata, ja'alallahu zahruhu tabqah. Allah jadikan belakang mereka seperti papan. Seperti papan, tak boleh nak bergerak. Nak sujud, nak rokok tak boleh. Nak turun sujud tak boleh, kerah. Orang panggil, orang Kelantan kata kerah coking. Tak bergerak. Sudahlah. Masya Allah. Falamma kullama arada an yasjud, bila dia cuba nak sujud, kharra ala qafa, terbalik ke belakang. Nauzubillah. Allahu akbar. Ini yang kita takut. Maknanya orang ni, orang yang atas dunia dulu riak, nak sujud di akhirat tak boleh turun. Belakang dia jadi keras. Saya nak apa? Bila cuba juga terbalik ke belakang. Summa yarfa'un fayaqul anta rabbuna. Fayaqu yarfa'una ru'usahum. Maka orang-orang yang lain yang sujud tadi bangkit, mereka tahulah bahawa mereka berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, fayaqulun anta rabbuna. Mereka mengata, ya betul dah, engkaulah Tuhan kami. Jadi orang yang boleh sujud tadi, alhamdulillah telah mengakui Tuhan setelah ditengok tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, summa yudrabul jisra ala jahannam. Kemudian dipasang jambatan di atas neraka jahannam. Tu'radu sirat ala matni jahannam. Mana neraka jahannam sini, dia letak jambatan di situ. Ketika itu datanglah syafaat pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita duduk di tepi, nak tengok umat dia melintasi. Dan para anbiya yang lain juga duduk sini, nak tengok umat-umat mereka lalu. Wa yaqulun Allahumma sallim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah, bantulah umat aku ni, bantulah mereka supaya lepas daripada jambatan sirat, mereka boleh lepas daripada neraka. Allahu akbar. Bila dengar Nabi sebut tentang jisrun, sirat ini, sahabat bertanya, qila ya Rasulullah wa mal jisru? Jambatan tu apa Rasulullah? Jambatan macam mana? Jambatan besi ke, kayu ke, jambatan macam kita ni semin, yang kita macam jambatan besar-besar tu, jambatan Pulau Pinang tu, tak? Ada hak betul, ada hak kekok, macam-macam. Qal, Nabi kata, dahdun mazillatun fihi khatatif. Nabi kata, jambatan yang cukup licin, yang akan menjatuhkan orang. Dan di tepi kiri kanan dia khatatif, ada wakalalib, ada pencakuk. Duk tarik orang. Na'udzubillah. Wahasakun, macam duri gitu. Allahu akbar. Nama duri itu, nama dia duri As-Sa'dan. Duri Sa'dan, saya pun tak perasan, tapi kalau dalam buku saya baca ni, ada gambar dia. Tuan-tuan boleh tengok, buku yang saya letak dah, dia punya link, dia tulis gambar Syauku As-Sa'dan. Ini bentuk dia. Syauk As-Sa'dan. Ni nampak ni. Ni. Tu Sa'dan Bentuk dia pelik. Tengok dalam internet lah. Tulis As-Sa'dan.
Akan keluar ni, nak gambar. Dan kalalib ni, pencakuk ni. Macam orang duk cakuk daging dia angkat ni. Ini pencakuk dia panggil kalalib. Oh ni sa'dan. Ya Allah, kita dengar apa takut ni, na'udzubillah. Dan maka Nabi kata sirat itu licin. Allahu Akbar. Tetapi setiap kita, orang baik ke orang jahat, mesti lalu. Allah SWT telah berfirman, telah bersumpah di dalam Al-Quran Karim. Allah kata apa? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Allahu Akbar. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tanda dia punya ayat. Surah Maryam. Surah Maryam ayat 71. Allah kata apa? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Semua kamu, kita adalah kamu tu, akan melintasi sirat. Allahu Akbar. Tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya. Yang demikian, mana kita akan lalu sirat. Adalah satu perkara yang mesti. Bila Allah Ta'ala sumpah, minkum illa waridha, kamu mesti lalu sirat. Yang telah ditetapkan oleh Tuhan kamu. Dalam ayat 72, Allah kata, ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Allah kata, aku akan selamatkan orang yang bertakwa. Sesungguhnya kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, yang takut pada Allah. Dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan kekufuran dan maksiatnya tinggal berlutut dalam neraka, wal-iyazbillah. Tanda tuan-tuan dalam surah Maryam ayat 71-72 ni, kita baca ayat ini dalam solat malam kita, biar kita terasa wa in minkum illa waridha, semua kita akan lalu sirat. Allah kata apa? Summa nunajjinal ladzina taqaw, orang yang bertakwa, orang yang beriman selamat. Orang yang zalim, orang yang kafir, orang yang maksiat bergudung masuk dalam neraka, wal iyazbillah. Maka Nabi kata apa? Setelah tak boleh lepas. Semua Nabi, Anbiya, orang-orang mana orang hebat pun akan lalu. Tetapi fayamurul mu'minuna qatarfil ain. Allahu Akbar. Orang mukmin akan melintasinya seperti mata kelip. Lep, duduk sebelah sana. Masya Allah. Wa kalbar, macam kilat menyambar. Lepas. Macam burung yang terbang. Macam kuda yang pantas berlari. Dan macam orang yang berjalan. Dan ada orang yang macam merangkak. Nabi kata, fanajin musallam. Siapa dia lepas, selamat. Wa makhdush mursal. Ada orang yang dicakuk, kau tarik. Berabak kulit dia. Tapi sempat lagi dia merangkak, lepas. Allahu Akbar. Wa makhdush fi nari jahannam. Ada orang yang terus ditarik, bom, masuk neraka jahannam. Na'udzubillah. Allahul musta'an. Allahumma rabbi sallim sallim. Ya Allah, selamatkan kita ya Rabb. Hadis ini dalam Muslim. Itulah dia panggil keadaan manusia yang tinggal lagi orang-orang ni. Maka ini wasfun am, sifat umum bagi orang yang akan melalui as-sirat. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana cara orang kafir akan dihumban ke dalam neraka? Bagaimana? Kata dalam kitab ini, an-naziru fi kitabillahi ta'ala, orang yang tengok kitab Allah, orang yang tengok dalam Quran, dia akan dapat buat analisa. Ada 7 cara Allah SWT tarik orang kafir ke dalam neraka, wal-iyazbillah. 7 cara. Yang pertama sekali, tanda, ada 7 cara, 7 gambaran bagaimana cara Allah Ta'ala kumpul tarik orang kafir ke dalam neraka. Yang pertama,
annahum yuhsyarun ka qut'anil masyiyah jama'at. Mereka akan dihalau seperti gembala yang menghalau kambing-kambing daripada huna-huna, yusahu bihim, bertempik malaikat bertempik, halau. Allahu akbar. Dalam surah Az-Zumar Allah sebut, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau puak-puak kafir berpuak-puak. Ya Allah. Dalam surah At-Tur, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Pada hari yang dibawa ke neraka Jahannam, puak-puak kafir ini berpuak pergi. Allahu akbar. Panjanglah. Fahum yuza'un, mereka dibawa, dikumpul, ditarik dengan begitu kuat, ditolak sebagaimana dihalaunya binatang hayawan-hayawan. Wal'iyazubillah. Ini cara-cara. As-suratul tsaniyah, dalam Al-Quran juga sebut cara yang kedua, annahum yuhsyaruna ila nari ala wujuhihim. Mereka dibawa di atas muka mereka, dihalau ke neraka, berjalan di atas muka. Bukan seperti atas dunia, kita berjalan atas kaki, muka atas. Kan? Dalam surah Al-Furqan, Allah SWT sebut, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makanan wa adallu sabila. Allah. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim, orang-orang yang dihalau di atas muka mereka ke neraka Jahannam. Wa aqbala rajulun. Nabi baca ayat ini, mari seorang badui, laki-laki, mari tanya. Faqala ya Rasulullah, menarik juga dia mari tanya, ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wujuhihim? Bagaimana Tuhan Allah Ta'ala nak kumpulkan orang kafir berjalan atas muka pada hari kiamat? Nabi jawab, dengar jawapan Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, alaysa allazi amsyahu ala rijlihi fid dunya qadirun ala an yumsyahu ala wajhi yaumal qiyamah. Hei, bukankah Allah Ta'ala yang berkuasa menjadikan mereka berjalan di atas kakinya di atas dunia dulu, berkuasa pula untuk menjadikan mereka berjalan di atas muka? Kuasa ke tidak? Tentulah kuasa. Hadis dalam muttafaqun alaih. Pelik berjalan macam mana atas muka? Mu pelik apa kita? Cuba tengok makhluk-makhluk yang duk berjalan, hak tak ada kaki. Ni hak panjang tak ada kaki. Boleh je dia berjalan. Naik atas dinding boleh. Dia pergi ambil sarang burung tingkat 3, boleh naik. Tak ada kaki, tak ada sayap. Macam mana? Apa yang pelik? Siput-siput tu berjalan merangkak atas batu boleh pergi. Allah. Pasal itulah Nabi buat bandingan. Nabi kata, bukankah Allah Ta'ala yang berkuasa menjadikan manusia berjalan atas kaki? Qadirun. Berkuasa pula nak jadikan makhluk di akhirat esok berjalan di atas muka. Na'udzubillah lah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada terperangkap dengan perkara ini. Maka Allahu Akbar. Dalam ayat lain, dahlah berjalan atas muka, mata pula buta. Dalam suratul Isra Allah kata apa? Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. La haula wala quwata illa billah. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati, kami kumpul mereka di atas muka-muka mereka. Orang panggil nunginyo. Bahasa Kelantan kata nunginyo ni maknanya muka ke bawah, kaki atas. Ataupun terbalik kurang. Bahasa Malaysia dia panggil apa bahasa jenis? Muka bawah, kaki atasnya. Berapa orang panggil? Nunginyo. Tulis nunginyo lah. Nunginyo. Nah, Allah kata apa? Umyan wa bukman wa summan. Buta, tuli, bisu. La haula. Nak cakap apa dah muka jadi kaki dah. Tak nak bercakap. Ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka neraka Jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ir, setiap kali api tu padam, nyala balik. Allahu Akbar. Jangan main. Suratul Isra ayat 97. Gambaran yang ketiga.
annahum yuhsyaruna ma'a alihatihimul batilah. Mereka akan dikumpulkan bersama Tuhan-Tuhan sembahan mereka yang batil. Dan juga mereka akan berkumpul bersama geng-geng mereka atas dunia dulu dan pengikut-pengikut dia. Dia punya pengikut siapa? Dalam surah As-Saffat, Allah Ta'ala sebut, Uhsyurul ladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Fahduhum ila siratil jahim. Wahsyurul ladzina zalamu, kumpulkan. Bawa geng-geng kafir. Wa azwajahum, dan kumpulan mereka. Azwaj ini bukan setakat isteri. Kita ni kadang-kadang kita belajar bahasa Arab, zaujun azwaj, isteri mereka. Dia kata azwaj ini asbahum wa nuzara'uhum. Orang yang seumpama mereka. Kawan-kawan mereka, geng-geng mereka. Geng dia geng mana? Geng anti-Islam. Geng liberal yang tak mau kepada Islam contohnya, geng sekular masuk sekali. Nauzubillah. La haula wala quwata illa. Wa ma kanu ya'budun, dan apa yang mereka sembah, kumpul sekali. Fahduhum ila siratal jahim, bawa mereka, Allah Taala perintah kepada malaikat, bawa mereka, tarik ke neraka jahim. Nauzubillah. Maka kata di ulama tafsir di sini, wal mar'u yaumal qiyamati yuhsyaru ma'a man ahabba. Manusia, seseorang itu pada hari kiamat akan dikumpul bersama dengan orang yang dia sayang. Atas dunia dulu mu sayang ke siapa? Suatu hari seorang sahabat mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, dia ni pada dia mari tanya, bila kiamat? Mata sa'ah, bila kiamat? Nabi kata, Nabi tak marah, tak kata, mu ni apa? Mari tanya benda orang tak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna pendekatan tanya balik. Dipanggil psikologi tanya balik. Ma'adatalah, apa persiapan awak untuk nak menerima kiamat? Apa persiapanmu? Qal, pak cik ni ikhlas dia. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak ada persiapan yang banyak. Amal saya tak banyak. Puasa saya tak banyak. Mana maksudnya puasa sunat tak banyak. Sedekah sunat pun tak banyak. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku sayang kepada Allah dengan Rasul. Tanda tuan-tuan. Ini kita nak ambil gambaran yang ketiga ni. Jangan sekali-kali kita terjebak dengan kumpulan ini. Dia kata apa? Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tetapi aku sayang kepada Allah Ta'ala dengan Rasul. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi jawapan, anta ma'aman ahbabta. Itulah yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, hadis ini daripada Anas bin Malik dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Nabi kata, kamu jangan bimbang. Kalau betul-betul kamu sayang kepada Allah dengan Rasul, ingat baik, setiap orang yang mengaku sayang akan diminta buktikan mana sayang. Oh, saya sayang kepada Allah, sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba waktu orang azan di luar musim Covid ni, musim PKP ni, waktu masjid dibuka nanti, kan? Waktu masjid tutup juga masa-masa lah letak gambar air mata hari-hari di Facebook dia. Sedih tak lagi masjid. Buktikan betul kamu sayang kepada Allah Ta'ala bila masjid dibuka. Maka orang panggil nama Allahu Akbar, nama Allah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nama Nabi. Tak mari juga, patut mengaku sayang. Hati-hati. Nabi kata apa? Anta ma'aman ahbabta, kamu akan dibangkit bersama orang yang kamu sayang di atas dunia dulu. Kita sayang ke siapa? Allahu Akbar. Kata Anas, rawi hadis, fama farihna bi syai'in, tidak ada satu perkara yang mengembirakan kami, yang menyukakan kami lebih daripada apa yang telah diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'aman ahbabta,
kamu bersama dengan orang yang kamu sayang. Qala Anas. Anas kata apa? Fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'hum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimisli a'malihim. Anak kata aku sayang ke Nabi, sayang ke Abu Bakar, sayang ke Umar. Aku harap aku bersama dengan mereka dengan sebab aku sayang kepada mereka walaupun amalan aku tak sama dengan mereka. Masya Allah. Kita juga kata pada hari ini para jemaah sekalian, kita kata kita sayang kepada Allah, kita sayang kepada Rasul, sayang kepada sahabat-sahabat Nabi, sayang kepada keluarga Nabi. Maka dengan sebab kita sayang kepada mereka, jadi bangkitlah kami bersama dengan mereka. Ya Rabbal Alamin. Hati-hati. Nih, kita bimbang. Takut-takut kita orang Islam pergi duk sayang kepada orang-orang yang menentang Islam. Mentang-mentang kita sokong kumpulan ni, dia buat betul belaka. Walaupun kita nampak penyelewengan, nampak orang ni anti-Islam, jali juga. Sebab, hati-hati, nanti kita dibangkit bersama mereka di akhirat, apa kita nak buat? Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada gambaran yang keempat. Annahum fi hasyrihim maghlubun makhurun adilla saghirun. Allah. Mereka akan dikumpul dalam keadaan hina, dalam keadaan suasana yang begitu dahsyat. Tak tahulah dia punya bentuk rupa ke wuduh ke macam mana. Kan Allah kata qul lil ladzina kafaru satulabuna wa tusyarun ila jahannam. Kamu akan dikalahkan dan kamu akan dibawa ke neraka jahannam wa bi'sal mihad. Surah Ali Imran ayat 12. Gambaran yang kelima, annahum tusakku masamihum aswatan nar. Gambaran yang kelima, mereka ini akan sombak dalam neraka, dalam telinga dia ni suara tempikan neraka. Allahu Akbar. Neraka bunyi, tengok je kumpulan puak kafir ni bunyi. Wow. Maknanya nampak. Kalau manusia, orang panggil kacik gigi. Geramnya dia kepada puak kafir. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Furqan ayat 12. Iza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Iza ra'athum min makanin. Bila neraka tengok puak-puak ni, jauh lagi tengok. Sami'u laha taghayyuzan. Dengar suara dia bertempik, suara dia geram nak marah. Allahu Akbar. Jadi puak kafir dengar suara ni, kalau bahasa kita kapur ni kak, nak terkecing dah. Ataupun memang terkecing, tak tahu dah. Tengok neraka nak marah. Kita ni tak sokong neraka, orang nak marah, kita takut dah. Nah, ni neraka marah. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Gambaran yang keenam, ketika mereka dibawa ke neraka, mereka telah tengok dah. Belum dicampur lagi, tengok je. Ketika itu yandamun wa yatamannawna al-audah ila dunya, mereka menyesal, ya Rabbi boleh ke nak balik semula ke dunia, nak jadi orang baik dah, nak jadi orang juh. Dalam suratul An'am, walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Allahu Akbar. Walau tara izwa kifal nar, mu tengok ketika mereka duduk depan neraka. Faqalu, mereka kata ya laitana nuraddu. Kalau hantar balik ke dunia, la nukazib, kami tak akan dusta lagi. Hayhat, masa sudah tamat. Orang panggil sudah expired date, nak balik tak boleh. Terpaksalah kena hadapi saat yang begitu dahsyat, dihumban ke dalam neraka, wal iyazubillah. Allahu Akbar. Yang terakhir, gambaran yang ketujuh. Wa akhiran yudfa'ul mujrimun. Orang-orang yang jahat ini akan ditolak, akan dihalau bikulli zul, dengan penuh kehinaan ke dalam neraka, wa bi'sal masir. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha. Hey, masuklah kamu dalam neraka jahannam, kekal dalamnya. Fala bi'sa maswal mutakabbirin. Sejahat-jahat tekak kembali orang-orang yang sombong, orang-orang yang atas dunia disombong kamu, tak mau tunduk kepada Allah, sombong tak mau terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sombong tak mau ikut Al-Quran,
sombong tak mau ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa bi'sa maswal mutakabbirin, masuklah dalam neraka jahanam wal iyazbillah. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, sentiasalah kita muhasabah diri. Wa in minkum illa wariduha, kamu akan melintasi sirat. Kita akan menghadapi saat yang begitu gawat. Karena itulah beberapa orang ulama salaf, ada kata Imam Ahmad, ada kata Hasan Basri, ada kata orang ni. Yang penting, kita nak kata-kata. Orang tanya, ya Tuan Syekh, bilakah kita betul-betul boleh rehat? Qal, kata di Tuan Syekh, iza kana as-siratu khalfaka fastarih. Kalau kamu telah melintasi sirat, rehatlah kamu. Maknanya kamu tak akan jatuh lagi dalam itu. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, selagi kita belum melintasi sirat. Ada setengah ulama jawab, selagi kamu belum memijakkan kakimu dalam syurga, kamu jangan fikir nak rehat. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, pengembaraan kita ke alam akhirat, dengan kita tajuk as-sirat, insya-Allah kita akan sambung pada CD yang akan datang tentang detail sifat-sifat sirat itu macam mana dan bagaimana keadaan melintasinya, siapakah orang yang selamat, insya-Allah sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Ta'ala tadi dalam ayat yang kita baca, orang yang selamat, alhamdulillah itulah manusia yang bahagia, insya-Allah. Summa nunajjil ladzina taqaw, siapakah orang yang akan jatuh, na'udzubillah. Siapakah orang yang selamat melintasi sirat, insya-Allah di dalam perbincangan kita yang akan datang malam besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.